Iya, iya. Oke. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardis samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nashhadu an la ilaha illallah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma iftah lana hikmatak وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. أما بعد. Muslimin muslimat, sidang hadirin hadirat rahimakumullah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Said yang merupakan Imam Masjid Husin. Muslimin muslimat, sidang hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bertemu kembali selepas agak lama kita tawakuf ataupun kita menghentikan buat sementara pengajian kita. Tak silap saya, kita berhenti pada bulan 3 yang lalu. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita ucapkan juga jutaan terima kasih kepada pihak masjid kerana mengadakan ataupun berusaha untuk menganjurkan kuliah walaupun secara maya ini. Memanglah kalau kita katakan bahawa kuliah secara maya ini bukanlah satu kuliah ataupun bukanlah majlis ilmu yang agak selesa berbanding dengan kita mengaji secara berhadapan dengan guru-guru kita, dengan ustaz-ustaz kita. Tetapi kita mengambil kaedah ma la yadruku kulluh wa la yutraku kulluh. Apa-apa yang kita tidak dapat buat semua, tak dapat laksanakan semua, janganlah kita tinggal kesemuanya. Muslimin muslimat, sidang hadirin hadirat rahimakumullah. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung pengajian kita dalam kitab Sulamut Tauhid. Dan sebagaimana mungkin di kalangan kita, di kalangan muslimin muslimat yang mengikuti kuliah saya di Masjid Husin, kita berada di bahagian akhir sebenarnya daripada kitab ini. Hanya berbaki mungkin dalam 6-7 muka surat sahaja. InsyaAllah kita akan mengkhatamkan kitab ini. Dan sebenarnya kita sedang membicarakan berkenaan dengan juzuk yang ketiga daripada perbahasan ilmu tauhid. Kalau mungkin kita ingatkan balik, kerana dah agak lama terputus pengajian kita, bahawa ilmu tauhid ini dia terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama disebut dengan ilahiyah, yang kedua disebut dengan nubuwat, dan yang ketiganya disebut dengan ghaibiyat. Mungkin kita boleh tulis sikit lah. Satu juga kelebihan kuliah online ni, kita boleh boleh tulis sikit kan, ada whiteboard dan sebagainya.
Muslimin muslimat sidang hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita ingatkan balik ulang kaji dalam bab perbahasan ilmu tauhid ini ataupun kita katakan ilmu akidah ini, dia terbahagi, ada ulama membahagikan kepada tiga dan ada ulama yang membahagikan kepada 4 bahagian. Tetapi yang masyhurnya dalam kitab-kitab tauhid biasanya dibahagikan kepada 3. Yang pertama disebut dengan ilahiyah. Ilahiyat ataupun ilahiyah. Kemudian yang keduanya nubuwat. Dan yang ketiganya ialah ghaibiyat. Ataupun juga disebut dengan sam'iyat. Jadi kebanyakannya dalam kitab-kitab tauhid, muslimin muslimat sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaannya dalam kitab-kitab tauhid ini dia tidak lari daripada membahaskan 3 perkara ini. Ataupun satu lagi, ada sebagian ulama menambah dengan mumkinat. Jadi yang pertamanya ilahiyat, yakni membicarakan tentang ketuhanan. Yang kedua, nubuwat, yakni kenabian. Dan yang ketiga ialah ghaibiyat ataupun sam'iyat, yakni perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara ghaib ataupun disebut juga dengan sam'iyat. Sam'iyat di sini dengan maksud perkara-perkara yang hanya didengar menerusi telinga saja, yakni yang diambil daripada nas, yang diambil daripada Al-Quran dan diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, dalam bab ilahiyat kita dah bincang dah lama. Perbahasan kita membicarakan tentang ketuhanan, yang mana dalam bab ketuhanan ini kita telah membicarakan berkenaan dengan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, 20 yang mustahil lawan dia, dan 1 sifat harus. Maka jadi 41. Kemudian muslimin muslimat rahimakumullah, pada bahagian nubuwat, pada bahagian kenabian, kita membicarakan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, ada 4. Kemudian lawan sifat yang wajib bagi Rasul itu sifat yang mustahil, 4 juga, dan 1 sifat yang harus, 9. Jadi 41 campur 9 jadi 50. Jadi 50 sifat-sifat perkara yang wajib kita ketahui ataupun wajib kita maklumi. Dan dalam bab nubuwat juga kita membicarakan berkenaan dengan perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Ada kitab-kitab yang membahaskan secara panjang lebar dan ada kitab-kitab yang membicarakan secara ringkas. Kemudian muslimin muslimat sidang hadirin hadirat rahimakumullah, yang ketiganya disebut dengan ghaibiyat. Dan kita ini dalam membicarakan kitab Sulamut Tauhid ini, kita pada bahagian yang terakhir ini, yang disebut dengan sam'iyat ataupun ghaibiyat. Kenapa disebut dengan ghaibiyat? Kerana membicarakan perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang kita tidak boleh melihat dengan mata kasar kita tidak boleh merasa dengan panca indera kita ataupun dengan anggota-anggota kita. Hanya kita beriman dengan apa yang dinyatakan. Itu sebab itu juga disebut dengan sam'iyat. Kerana kita hanya mengambil ataupun kita bersandarkan kepada apa yang datang daripada Al-Quran dan daripada sunnah Nabi ataupun daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil daripada Al-Quran. Al-Quran membicarakan tentang malaikat. Al-Quran membicarakan tentang syurga. Al-Quran membicarakan tentang neraka. Al-Quran membicarakan tentang padang mahsyar dan sebagainya. Jadi ini semua disebut sebagai perkara-perkara sam'iyat ataupun perkara-perkara ghaibiyat, yang mana kita tidak boleh menokok tambahnya.
dan kita wajib beriman. Walaupun mungkin muslimin, muslimat, sidang hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mungkin dari segi logik akalnya kita tak mampu nak menerima. Kita kata logik, macam tak logik je. Cerita dalam neraka macam ni, nikmat syurga macam ni, macam tak logik. Logik tak logik pun oleh kerana dia datang daripada Al-Quran, dia datang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita beriman. Wajib kita percaya, wajib kita terima. Selagi mana ia datang daripada Al-Quran dan dia datang daripada hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang mutawatir yang disepakati oleh ulama. Jadi sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah, ketiga-tiga perkara ini adalah perkara yang asas dalam ilmu tauhid. Cuma ada kitab yang hanya memfokuskan kepada ilahiyat sahaja. Ada kitab ilahiyat dengan nubuwat. Dan ada kitab menggabungkan ketiga-tiganya. Dan alhamdulillah dalam kitab ini kita telah bicarakan, kita telah masuk sebenarnya berkenaan dengan ghaibiyat ini. Dan muslimin, muslimat, sidang hadirin, hadirat rahimakumullah, sebelum daripada ini kita ingatkanlah kepada muslimin, muslimat, sidang hadirin, hadirat rahimakumullah, sebelum daripada ini kita telah membicarakan perkara yang berkaitan dengan para malaikat, beriman kepada malaikat, juga mempercaya kewujudan jin. Itu termasuk dalam perkara-perkara ghaibiyat yang disentuh oleh pengarang kitab kita ini rahimahullah. Dan kita sekarang ini sedang membicarakan berkenaan dengan beriman kepada hari kiamat. Dan hari kiamat ini juga termasuk dalam perkara ghaibiyat, perkara sam'iyat yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat sidang hadirin hadirat rahimakumullah, kalau ikut perbincangan kita berhenti pada muka surat 105 dan malam ini insya-Allah kita akan sambung kepada tajuk yang seterusnya di bawah topik beriman kepada hari kiamat ini, iaitu Al-Hasyr ataupun disebut dengan padan mahsyar. Mahsyar itu dah jadi tempat. Tapi muslimin muslimat rahimakumullah, Al-Hasyr ini sebenarnya daripada perkataan hasyarah. Al-Hasyr. Al-Hasyr ini kalau muslimin muslimat ingat pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dah lama lah kan, 5-6 bulan yang lalu kita sudah menyebut bahawa di antara nama-nama, dan itu juga disebut oleh pengarang kitab kita ini pada muka surat 103 itu, bagi siapa yang memiliki kitab, iaitu disebut dengan Yaumul Hasyr. Salah satu daripada nama hari kiamat ini ialah Yaumul Hasyr. Al-Hasyr daripada perkataan hasyara, berasal daripada perkataan hasyara. Kita biasa familiar ataupun biasa dengan Yaumul Mahsyar, ataupun kita sebut padang mahsyar, bukan Yaumul Mahsyar, padang mahsyar. Daripada perkataan hasyara, daripada perkataan hasyara, yahsyuru al-hasyr, hasyran. Kalau mengaji bahasa Arab, hasyara ini dipanggil fi'il madhi. Dengan maksud apa? Menghimpun, ataupun juga dengan maksud menghalau. Juga dengan maksud menghalau. Jadi hasyara yahsyuru hasyran, bila disebut dengan Yaumul Hasyr, disebut dengan Yaumu al-Hasyr. Maksudnya hari hasyr ni dia kalau dalam bahasa Arab disebut dengan masdar. Masdar ni maksudnya kata terbitan. Kata terbitan. Yaumul Hasyr dengan maksud hari manusia dikumpulkan, ataupun disebut juga dengan hari manusia dihalau. Kalau melihat kepada maksud Al-Hasyr itu, dia boleh dengan maksud menghimpun dan boleh juga dengan maksud menghalau.
Kalau kita tengok pun nanti insya-Allah akan disebut oleh pengarang kitab kita ini, memang menjelaskan bahawa sesuai nama itu disebut dengan Yaumul Hasyr, kerana pada hari itu manusia dikumpulkan dan dalam masa yang sama manusia itu dihalau. Dihalau dahulu, kemudian dikumpulkan di satu tempat, maka dipanggil tempat itu dengan padan mahsyar. Tempat maknanya, ya, mahsyar ini maksudnya tempat manusia itu dikumpulkan. Muslimin muslimat sidang hadirin hadirat rahimakumullah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Al-hasyr, padan mahsyar. Al-hasyr atau al-mawqif, yakni tempat berhimpun, iaitu satu tempat perhentian. Satu tempat perhentian pada bumi lapang yang lain daripada bumi ini. Dan pada masa itu matahari berhampiran dengan kepala manusia dan keadaan mereka pada waktu itu membasahi tubuh mereka dengan peluh. Ini adalah mengikut kadar amalan masing-masing. Dan ada di antara mereka dapat bernaung di bawah naungan arsy pada hari huru hara itu. Muslimin muslimat sidang hadirin hadirat rahimakumullah, disebut dengan Yaumul Hasyr ataupun Al-Mawqif. Ini di antara peringkat-peringkat yang berlaku ataupun kita sebut sebagai satu step demi satu step yang akan berlaku pada hari kiamat ini, yang mana yang disebut oleh pengarang kitab kita ini bermula dengan soal mungkar dan nakir dalam kubur, ini di alam barzakh. Kemudian berlaku malaikat Israfil tiup sangkakala, ini juga kita telah bincangkan. Dan kemudian dinyatakan oleh pengarang kitab ini apabila berlakunya 3 kali tiupan sangkakala itu, manusia akhirnya akan dibangkitkan, dimatikan, kemudian manusia itu akan dibangkitkan. Maksudnya yang pertama disebut untuk menakutkan, yang kedua mematikan, yang ketiga membangkitkan. Bila manusia ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dihalau. Manusia ini akan dihalau dan mereka berkumpul pada satu tempat. Itulah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, dan juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu ala thalasi taraik, gharibina, rahibina, wathnani ala ba'irin, wa thalathatun ala ba'irin, wa yahsyuru baqiyatahum an-naru, taqilu ma'ahum haitsu qalu, wa tabitu ma'ahum haitsu amsaw. Maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia ini dia akan dikumpulkan dengan 3 cara. Di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa manusia ini dikumpulkan dalam keadaan dalam 3 keadaan, 3 cara. Ada di antara manusia itu yang berjalan dengan penuh semangat. Orang yang berjalan dengan penuh semangat, macam mana nak menuju kepada satu tempat tu, jalan dalam keadaan penuh dengan semangat. Dan ada manusia yang merasa sangat takut, jalan juga, terpaksa berjalan, tetapi dalam keadaan takut, bimbang, resah. Sebab apa bimbang itu? Kerana bimbang memikirkan apa yang telah dilakukan di atas dunia dahulu. Dan yang ketiganya ialah ada di antara mereka yang mana menuju ke tempat perhimpunan mereka itu dengan cara 2 orang bergantian menaiki seekor unta, atau 3 orang bergantian menaiki seekor unta, atau bahkan 10 orang bergantian menaiki seekor unta. Nabi sebut ada yang naik kenderaan. Ini lagi baru, lagi bagus. Naik kenderaan, tapi bergila-gila. Ada yang naik
2 orang, tu kata orang selesa sikit. Ada yang bergilir 3 orang, 3 tu maknanya nak tunggu turn dia tu lambat sikit. Ada yang sampai 10 orang. Nak tunggu turn lagi lambat. Naik seorang, lain berjalan dulu. Lepas tu naik orang yang kedua, naik yang ketiga, nak tunggu pusing balik tu. Lama sikit. Lalu disebut lagi oleh Nabi SAW, dan selebihnya dihalau dengan api. Baki yang lain dihalau dengan api. Api itu menunggu saat mereka tidur di siang hari maupun saat mereka menginap, yakni mereka mereka menginap pada waktu malam hari. Jadi api ni sentiasa menunggu-nunggu mereka. Tapi menghalau. Menyebabkan mereka kena, macam kalau kita tengokkan sekumpulan kambing yang dihalau oleh, kalau kita tengok macam anjing tu kan. Anjing halau, dia terpaksa ikut lari, mana menuju seumpama, ataupun dihalau oleh tuannya. Kita tengok ikut dia ke mana tuannya hendak bawa mereka itu. Ini muslimin muslimat rahimakumullah, suasana dan keadaan yang disebut oleh Nabi SAW bagaimana manusia itu dikumpulkan. Dan dalam hadis yang lain disebut oleh Imam Ahmad yang meriwayatkannya yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi SAW, disebut yuhsyarun nasu yaumal qiyamati salasata asnafin, sinfan musyatan wa sinfan rukbanan wa sinfan ala wujuhihim. Qila ya Rasulullah wa kaifa yamshuna ala wujuhihim? Qala innal ladzi amshahum ala aqdamihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim. Ama innahum yattaquna biwujuhihim kulla hadabin wa syaukin. Maksudnya, sabda Nabi SAW, pada hari kiamat manusia dikumpulkan dalam 3 golongan. Satu golongan berjalan kaki, satu golongan berkenderaan, dan satu golongan lagi berjalan dengan wajah mereka. Jadi Nabi SAW sebut di hari akhirat nanti, pada mahsyar nanti manusia dikumpulkan ada 3 golongan. Golongan yang pertama jalan kaki. Kemudian pada golongan yang kedua naik kenderaan. Ada kenderaan. Disebut oleh Nabi ada kenderaannya. Dan satu golongan lagi berjalan dengan wajah mereka. Dalam erti kata berjalan dengan muka. Tak boleh nak bayang tu macam mana berjalan dengan muka. Bukan berjalan tangan ke bawah, mana bukan berjalan dengan tangan. Kalau kita tengok macam orang sirkus tu kan, dia berjalan dengan tangan. Ini berjalan dengan muka. Dia berjalan dengan muka mereka. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana cara mereka berjalan dengan wajahnya? Tak boleh nak fikir tu, tak boleh nak imagine kan. Jalan dengan muka. Lalu Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat mereka boleh berjalan dengan kakinya, kuasa pula membuat mereka berjalan dengan wajahnya. Lalu kata Nabi SAW, kalaulah Allah Subhanahu wa taala boleh menjadikan manusia itu berjalan dengan kaki, guna kaki, maka begitulah juga Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menjadikan manusia itu berjalan dengan muka mereka. Allahu Akbar. Tapi kita dapat bayangkan bagaimana terseksanya berjalan dengan muka. Kita kan berjalan macam ni pun, kalau kena benda-benda kan, dilanggar binatang ke apa ke, kena daun, kena apa tu, dah rasa sakit kan. Kita tepi-tepi semok kita lalu kan, kena muka kita, Allah, dah sakit dah tu. Bayang kita letak muka kita ke bawah, kemudian kita berjalan dengan muka itu,
sudah pasti kalau kita kaki pun, kalau tersepak batu pun sakit. Ini muka. Bayanglah muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun mereka, kata Nabi lagi, sesungguhnya dengan wajahnya mereka berusaha menghindari setiap gundukan tanah. Maknanya mereka menghindari, maksudnya kalau kita kan berjalan ada tanah-tanah yang tempat tinggi dan sebagainya, nak mengelak itu, kita mengelak, tapi itu kita tengok dengan mata kita kan, mengelak dengan kaki kita. Ni mengelak dengan muka. Dan untuk menghindari duri. Bila berjalan, ada duri, bukan elok dengan kaki tu, elok dengan muka. Kalau bertembung ataupun bertemu dengan batu apa semua, nak mengelak tu, elok dengan muka, bukan dengan kaki. Nak menggambarkan bagaimana terseksanya. Golongan yang ketiga ini disebut oleh Nabi SAW. Muslimin muslimat sidang hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi al-hash ataupun al-mawqif, yakni tempat berhimpun, iaitu satu tempat perhentian pada bumi lapang yang lain daripada bumi ini. Disebut oleh pengarang kitab ini lain daripada bumi ini. Kenapa disebut dengan bumi lapang? Kerana di sana ada riwayat-riwayat yang menjelaskan bahawa bumi itu nanti akan dihamparkan dalam keadaan rata. Tidak ada kawasan berbukit, kawasan tinggi, kawasan rendah. Tak ada, sama je. Keadaan bumi pada waktu itu dihamparkan dalam erti kata seperti satu hamparan. Bila sebut hamparan, sama kan. Begitulah suasana keadaannya. Hakikat sebenar, wallahu a'lam. Hakikat sebenar kita tidak mengetahui bagaimana. Yang penting kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Quran dan beriman dengan apa yang dinyatakan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita sebut pada bahagian yang ketiga, itu disebut dengan sam'iyat ataupun ghaibiyat. Akal manusia ni tak mampu nak berfikir. Kita nak bayang macam mana manusia daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, daripada zaman Nabi Adam dan daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada manusia terakhir yang hidup di atas muka bumi ini, semua dibangkitkan, berkumpul di satu tempat. Semuanya berkumpul di satu tempat, di satu padang yang luas. Semuanya berhimpun di situ untuk dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok orang buat haji pun, Allahu Akbar, ramainya jutaan, 2-3 juta perhimpunan tu pun kita tengok macam mana. Ini bukan 2-3 juta ni. Manusia daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang akhir sehingga kiamat. Kita tak boleh nak gambarkan. Namun wajib kita beriman, percaya dengan apa yang dinyatakan. Dan pada masa itu matahari berhampiran dengan kepala manusia. Tak sama macam sekarang. Kita sekarang ni pun matahari yang jauh tu pun duduk kat luar sekejap panas. Kena tak tahan. Bukan kata duduk kat luar, duduk dalam rumah pun panas. Duduk dalam rumah kita pun panas tak tahan lama. Bayang di tengah padang yang luas, mataharinya hampir dengan kepala manusia dan tidak ada bayangan, tidak ada naungan, tidak ada tempat teduhan, perlindungan pada waktu itu. Melainkan sebagaimana apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya ada 7 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan perlindungan. Allahu Akbar. 7 golongan saja. Dan kita doakan moga-moga kita termasuk di kalangan 7 golongan ini. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma zilla illa zilluh. Yang pertamanya al-imamul adil.
wa syabun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiku shimaluhu. Maksudnya ada 7 golongan manusia mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertamanya ialah pemimpin yang adil. Yang keduanya, pemuda yang membesar dalam keadaan sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya, orang-orang yang hatinya tertambat di masjid. Yang keempatnya, orang yang diajak melakukan maksiat oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik. Namun dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya 2 orang yang paling mencintai kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya berkumpul dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bersedia dan orang yang bersedekah dengan merahsiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Muslimin muslimat sidang hadirin hadirat rahimakumullah, inilah 7 golongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapat perlindungan, akan dinaungkan ataupun akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 golongan. Yang pertama disebut imam yang adil. Imam yang adil di sini maksudnya pemimpin yang adil. Pemimpin yang melaksanakan amanah dan tanggungjawab dengan jujur. Orang ini orang yang pertama. Nabi SAW sebut imam ini, pemimpin yang adil ini sebagai orang yang di antara orang yang utama yang akan mendapat perlindungan bayangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang tidak ada bayangan naungan yang lain selain daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beruntunglah kalau kita katakan bahawa dia seorang pemimpin dan dia seorang yang adil. Kita berikan laluan sekejap kepada azan. 30 minit ni sekejap sangat kan kuliah. Apalah, lepas azan ni kita sambung sikit hadis ni dan kita akan tutup insya-Allah.
رب هذه الدعوة التامة وبعث مقام محمود الذي. Dengar azan rindu kita pada Masjid Husin. Boleh sikit lagi Ustaz, dalam 2-3 minit saja kita nak habiskan hadis. 5 minit Ustaz. 5 minit insya-Allah. Muslimin muslimat sidang hadirin hadirat rahimakumullah. Yang keduanya, Nabi SAW menyebut orang yang mendapat naungan ataupun bayangan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat di pada mahsyar ialah seorang lelaki yang membesar dalam keadaan sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seorang, walaupun disebut dengan lelaki, termasuklah perempuan. Orang yang sentiasa menjaga dirinya daripada melakukan perkara kemaksiatan. Menjaga dirinya daripada melakukan kemungkaran. Dia jaga diri dia. Walaupun kadang-kadang memang sebab dia satu, kita kan nafsu nak mengajak kepada buat kemungkaran, kemaksiatan. Tapi dia jaga diri dia. Keluar, tutup aurat, nak buat perkara mungkar pun dia tahan. Dan dia dalam keadaan sentiasa melakukan kebaikan. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia pada hari akhirat nanti. Yang ketiganya ialah orang yang hatinya bertambat di masjid. Hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Sentiasa hadir ke masjid, menunaikan solat secara berjemaah. Kemudian menghadiri majlis-majlis ilmu, termasuk hatinya sentiasa terikat walaupun di mana dia berada. Dalam keadaan apapun dia, hatinya sentiasa terikat dengan masjid, kasih dia kepada masjid dan menunaikan ibadah di masjid. Seterusnya, orang yang diajak melakukan kemaksiatan oleh seorang wanita, dalam bahasa mudahnya ajak untuk berzina dan sebagainya, dan wanita itu mempunyai kedudukan dan cantik. Bukan orang yang sembarangan. Wanita itu wanita yang cantik, kemudian ada kedudukan, ada pangkat, ada harta dan sebagainya. Lalu apa dia jawab? Dia jawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata, dia takut kepada Allah, maka dia meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Walaupun dia berpeluang dan dia mempunyai ruang untuk melakukan maksiat tersebut, tetapi oleh kerana takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan maksiat dan kemungkaran tersebut. Seterusnya, dua orang yang saling mencintai kerana Allah. Dua orang yang bersaudara, berhubung bersilaturrahim kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana kepentingan dunia. Orang ini akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan yang terakhirnya ialah orang yang bersedekah dengan merahsiakannya. Seumpama tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ada yang ni nampak senang je, tapi sebenarnya susah kita nak menjaga kerahsiaan itu. Apatah zaman sekarang, zaman media sosial yang cukup meluas ini, kan kita memang kita buat baik ni, walaupun kita nampak senang je, sedekah je. Sedekah sahaja boleh dapat naungan. Ya, bukan senang. Zaman sekarang ni bukan senang. Sedekah RM10 nak cerita ke orang. Buat baik, ambil gambar, nak tunjukkan dia bersedekah. Tak kisahlah sedekah duit ke, sedekah makanan ke, sedekah pakaian ke, sedekah apa ke. Tapi nak menceritakan kepada orang, nak memberitahu kepada orang apa yang dia lakukan. Sedangkan dalam hadis ini menyebut orang yang bersedekah ini, orang yang apabila dia bersedekah dalam keadaan tersembunyi, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan ataupun apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Sebab itu muslimin muslimat rahimakumullah, berusahalah kita untuk melakukan amal ibadah. Apatah lagi disebut oleh ulama-ulama, sedekahkan amal sunat. Amal sunat ni dianjurkan kepada kita tidak menghebohkan kepada orang. Amal-amal sunat ni kita buat diam cukup. Tak payah cerita dalam Facebook, tak payah cerita dalam WhatsApp kita. Kalau amal sunat orang lain, mungkin kita boleh cerita sebagai contoh untuk panduan semua. Tapi amal sunat kita tak payah cerita pada orang lain. Tidak perlu kita
mewar-warkan kepada orang lain, cukuplah Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Dan keadaan manusia adalah berlainan ketika dihalau ke padang mahsyar itu, wallahu a'lam. InsyaAllah ta'ala ada rezeki, kita akan sambung lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Apa pun kita terserahkan kepada pihak masjid lah. Macam-macam mana pun, kalau ada sambungan ataupun kita tengok suasana dah makin baik dan makin stabil nanti, moga-moga kita dapat menyambung kuliah secara langsung, maknanya di masjid, insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bi umurana wa azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa kuburana ya Allah. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran zahiran wa batina wa qawlan wa amala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Terima kasih Ustaz. ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Yes. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.